Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Asas Sains Komputer tingkatan 3 SMK Gadong. Pada hari ini, cikgu akan teruskan sesi PDPR kita dan kita masih lagi berada dalam topik pangkalan data ya. Dan dalam kelas-kelas sebelumnya kita telah lihat dua objek pangkalan data iaitu table atau jadual, form atau borang. Dan pada hari ini kita akan lihat pula objek ketiga dalam pangkalan data iaitu query ataupun pertanyaan. Okey, kita lihat dahulu apa yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Okey, yang pertama kita telah lihat bagaimana untuk menghasilkan jadual ataupun table ya. Yang kedua kita telah lihat bagaimana untuk menghasilkan borang ataupun form ya, iaitu form ini memudahkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam table. Dan untuk yang hari ini, kita akan lihat yang ketiga iaitu query ataupun pertanyaan. Di mana query atau pertanyaan ini digunakan untuk mencapai data dan maklumat yang disimpan di dalam pangkalan data ya. Kita tanya, kita bagi tahu kepada pangkalan data apa maklumat yang kita inginkan. Ya, seperti yang kita tahu dalam pangkalan data kita tu dalam jadual, jadual merupakan entiti dan dalam setiap entiti itu dia ada attribute. Jadi katalah kita ingin jadual atau kita ingin pangkalan data memaparkan atribut 1 dan atribut 2. Jadi kita perlu hasilkan query ya untuk memanggil atribut-atribut yang kita kehendaki ataupun mengikut kriteria-kriteria yang kita kehendaki. Okey. Jadi untuk menghasilkan query atau pertanyaan ini, kita akan gunakan pernyataan SQL ya, di mana SQL merupakan structured query language iaitu satu set arahan yang digunakan untuk mencapai data dari rekod yang disimpan di dalam pangkalan data. Jadi ada beberapa sinteks umum ya dalam SQL yang kita akan pelajari. Dan pada hari ini cikgu akan tunjukkan kepada pelajar untuk menggunakan 4 sinteks umum dalam SQL, iaitu yang pertama kita akan mempelajari tentang pernyataan select ya, iaitu untuk memilih daripada attribute ya, attribute yang dikehendaki. Yang kedua from, iaitu bagi memilih data daripada jadual ataupun entiti. Yang ketiga kita akan lihat where, iaitu kita letakkan kriteria, cikgu akan tunjukkan nanti. Dan yang keempat sinteks untuk order by yang digunakan untuk mengisih data sama ada secara menurun atau menaik. Dan ada tambahan di sana sinteksnya iaitu ASC untuk ascending ya, susunan secara menaik, dan juga DESC iaitu untuk susunan secara menurun. Baiklah pelajar. Jadi untuk kelas hari ini, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 150 hingga muka surat 155. Okey. Cikgu tunjukkan cara untuk membuat query ya ataupun menghasilkan query menggunakan Microsoft Access. Okey, langkah yang pertama, klik pada create. Okey, klik pada create, pilih query design. Okey, jadi dia akan paparkan show table. Okey, katalah sekarang kita ingin memilih beberapa maklumat daripada table murid. So cikgu klik murid, tekan butang add. Okey, kemudian cikgu klik close. Okey, sekarang katalah cikgu ingin paparkan semua data yang terdapat dalam jadual tersebut ya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi klik pada view, klik SQL view. Okey, kemudian di sana dia ada di atas tu select. Okey, jadi yang ini kita kena type ya. Contoh yang pertama select, katalah cikgu mahu jadual memaparkan nama murid, jantina dan juga kaum. Okey. Jadi select nama murid, jantina, kaum. Yang ini merujuk kepada atribut yang kita ingin untuk dipaparkan. From, from murid. From ini dia akan merujuk kepada nama jadual dan pada hujung setiap pernyataan ya, kena diletakkan tanda
semikolon, ya, semikolon, iaitu koma dengan titik bertindih di atasnya. Okey, jadi setelah selesai, klik pada query satu tu, klik butang save. Okey, kita namakan dia pertanyaan 1 dan klik butang OK. Okey, jadi sekarang kita sudah ada pertanyaan 1 dan bila pelajar buka pertanyaan 1 tu, nampak dia akan paparkan jadual yang kita minta tadi, ya. Jadi yang kita minta adalah nama murid, jantina dan kaum. Jadi itulah yang akan dipaparkan. Okey, itu untuk select from. Okey, seterusnya yang kedua, okey, kita klik lagi butang create. Kemudian query design. Cikgu akan tunjukkan untuk memaparkan ke semua maklumat yang ada ataupun atribut yang ada di dalam jadual. Okey, seperti tadi, ya, klik butang murid, klik butang add, tekan close. Okey, kemudian pada view, pilih SQL view. Okey, jadi katalah kita ingin select, okey, letakkan tanda asterisk from murid. Okey, kemudian klik save. Okey, katalah ini kita namakan sebagai pertanyaan 2. Okey, so kita buka pertanyaan kedua. Okey, pelajar. Jadi tadi cikgu tulis select dan cikgu letakkan tanda bintang, ya, asterisk. Jadi apa yang dimaksudkan dengan asterisk tu, tanda bintang adalah dia akan paparkan ke semua atribut yang ada dalam jadual, ya. Kalau pelajar lihat di sini, dia ada ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas dan guru kelas. Okey. Okey, pelajar. Sekarang kita lihat pula untuk sinteks yang ketiga, iaitu where. Ya, kita letakkan kriteria yang dikehendaki. Okey, jadi langkahnya sama seperti tadi. Klik create, kemudian pilih query design. Okey, jadi sekarang cikgu gunakan juga tabel murid. Klik butang add dan close. Okey, kemudian klik view, pilih SQL view. Okey, jadi sekarang katalah cikgu ingin pilih select nama murid. Okay. Jadi untuk pelajar tulis atribut ni, atribut itu dia kena sama dengan apa yang pelajar tulis dalam jadual, ya. Kalau dia tidak sama, dia tidak akan berfungsi seperti yang dikehendaki sebab ada ralat. Select nama murid, jantina dan kaum. Okey, daripada mana? Daripada tabel murid. Okey, kita letakkan lagi di bawahnya where, ya. Where, okey, jantina. Okey, kita letakkan kriteria where, letak atributnya apa? Jantina dan sama dengan tanda baca perempuan. Okey, maksudnya kita ingin, okey, jantina yang dipaparkan adalah perempuan. Okey, so klik butang klik pada query itu save, ya, klik kanan save, tulis pertanyaan 3. Okey, klik butang OK. Okey, dia kata missing argument, misspelled. Okey, apa yang cikgu terlupa di sana? Cikgu terlupa letakkan tanda semikolon, ya, pada akhir. Okey, so di sini, ya, cikgu kena letak tanda koma dan titik bertindih itu, ya. Okey, kemudian klik query, save. Okey, pertanyaan 3, okey. Okey, masih ada lagi, ya, argument yang salah. Okey, kita lihat semula, ya. Okey, sini, ya, cikgu terbuat koma 2 kali. Okey, so klik save pertanyaan 3. Okey, jadi sekarang cikgu buka query pertanyaan 3. Okey, nampak, ya. Dia akan paparkan nama murid, jantina, kaum, di mana semua jantina perempuan sahaja yang akan dipaparkan. Okey, jadi kita lihat semula dia punya SQL tadi, select, okey, attribute from nama murid, di mana jantina adalah perempuan. Jadi yang akan dipaparkan hanya pelajar yang berjantina perempuan sahaja. Okey, so itu untuk
sinteks atau penyataan umum SQL yang ketiga, select where. Okay, kita lihat untuk yang terakhir. Ya, kita lihat untuk penyataan yang terakhir iaitu select order by. Ya, di mana kita ingin susun data ataupun rekod kita tu mengikut urutan ataupun secara menaik atau menurun. Okay, klik create, pilih query design. Okay, kita pilih lagi sekali murid, ya, table murid, add, close. Okay, kemudian klik view, SQL view. Okay, jadi katalah sekarang cikgu pilih yang seperti tadi juga, cikgu pilih select nama underscore murid, okay, koma jantina kaum. Okay, kemudian from murid, okay, di bawah W, okay, jantina, okay, cikgu letakkan jantina seperti tadi, perempuan, di mana jantina adalah perempuan. Okay, kita tambah lagi satu penyataan order, okay, order by. Okay, order by. Okay, kita mahu yang susunan secara menurun atau menaik itu ikut atribut yang mana. So, order by katalah kita mau susun ikut nama murid. So, order by nama murid ASC. Okay, letak ASC di hujungnya supaya dia susun mengikut kedudukan secara menaik, ya, iaitu bermula daripada A sehingga Z. Okay, so klik kanan pada query 1 tu. Pilih save. Okay, namakan dia sebagai pertanyaan 4. Okay, so, klik butang OK. Okay, buka query yang kita hasilkan tadi, pertanyaan 4. Okay, jadi pelajaran 4 di sini. Nama murid, jantina perempuan, dan kaum. Okay, jadi semua yang dipaparkan, ya, tadi W jantina perempuan. Jadi semua perempuan sahaja yang akan dipaparkan. Order by, kita letak tadi ASC, ascending. Jadi semua nama murid akan disusun secara menaik. Dari huruf D, kalau kita tengok di sini, ya, D-A, D-E, D-H. Kemudian barulah huruf H dan juga huruf J. Okay. Jadi itu untuk kedudukan secara menaik. Sekiranya pelajar ingin kedudukan itu secara menurun, okay, klik SQL view. Okay, kita ubah ASC ini tadi menjadi DESC, ya, ataupun descending. Okay, kemudian klik kanan, save. Okay, kita buka semula pertanyaan 4 tadi. Okay, nampak. Tadi kita nampak nama yang bermula dengan huruf D berada di sebelah atas. Sekarang dia sudah terbalik, ya. Nama yang bermula dari huruf J di sebelah atas dan huruf yang lebih awal berada di sebelah bawah. Sekiranya kita gunakan descending. Baiklah pelajar. Jadi itu adalah 4 sinteks umum SQL yang kita pelajari pada hari ini, iaitu pertama select, kedua from, ketiga where, dan keempat order by. Jadi pelajar boleh rujuk dalam buku teks nanti, ya, di rumah, muka surat 150 hingga 155, dan sebarang pertanyaan bolehlah bertanya kepada guru mata pelajaran masing-masing. Baiklah pelajar, jadi untuk hari ini setakat itu sahaja sebelum cikgu tamatkan sesi penerangan ringkas cikgu. Sebagai latihan, cikgu mahu pelajar buat aktiviti 4.6 muka surat 156 di dalam buku teks. Di mana cikgu mahu pelajar hasilkan pertanyaan-pertanyaan yang dikehendaki pada langkah aktiviti nombor 2. Jadi setakat itu sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih.